Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Yang menjadi hangat seluruh Malaysia ini sekarang, salah satunya cerita tentang Akmal lah, ketua orang besar berpangkat berpengaruh di dalam UMNO. Tiba-tiba ada satu berita yang baru saja saya terima sebentar tadi. Adakah Akmal diharamkan ke Sarawak dan Sabah selepas tindakan beberapa pemimpin besar di Sabah ini? Aktivis akhirnya bersuara. Aktivis akhirnya mengeluarkan pendapat mereka, pandangan, permintaan mereka. Aktivis menuntut supaya Akmal dan 4 lagi yang lain terus diharamkan ke Sabah dan ke Sarawak. Aktivis politik dari Sarawak dan Sabah mahu Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan 4 yang lain yang didakwa mereka sebagai dalang di dalam ketegangan kaum dan agama serta perselisihan sosial di negara ini, supaya terus dilarang, diharamkan, tidak dibenarkan daripada memasuki kedua-dua negeri di Borneo itu, yaitu negeri Sabah dan Sarawak. Sebelum itu saya ingin terangkan, negeri Sabah dan Sarawak adalah negeri yang cukup harmoni, berbilang kaum, hormat menghormati, toleransi, dan kami tidak ekstrim dalam apapun keadaan. Dalam agama kami tidak ekstrim, dalam bangsa, suku, kaum kami tidak ekstrim. Kami sentiasa boleh toleransi, kami menghormati, sebab itu di Sabah adalah negeri Sabah dan Sarawak, negeri yang cukup harmoni. Kami boleh sambut apa saja perayaan kami, agama kami kah, suku kami kah, dengan toleransi. Sebab itu kami tolak yang ekstrim. Kalau mau bawa yang ekstrim, jangan datang Sabah, jangan datang Sarawak. Kami tidak terima orang-orang yang ekstrim di Sabah dan Sarawak. Dalam satu kenyataan bersama, Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak atau SAPA dan Sabah Defenders of Essential Land atau MOPOD menggesa Sarawak melarang beberapa individu daripada memasuki wilayah Sarawak. Mereka termasuk ada 4 orang lagi ya. Saya ingin kongsi kepada anda, ada 4 orang lagi yang mahu yang aktivis-aktivis ini mahu supaya terus diharamkan, tidak dibenarkan, dilarang untuk masuk ke Sabah dan Sarawak. Mereka termasuk penceramah dan pendakwa bebas Muhammad Ridwan T. Abdullah. Kedua, Firdaus Wong. Ketiga, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu. Keempat, Syakir Nasoha. Dan kelima, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Inilah nama-nama yang mereka mahu supaya diharamkan, dilarang, tidak dibenarkan sampai bila-bila masuk ke wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Saya ulang lagi, mereka ialah yang pertama Muhammad Ridwan T. Abdullah, Firdaus Wong, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu, Syakir Nasoha, dan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Yang lain saya tak pasti kenapa, Ridwan T. Abdullah tak pasti kenapa, Firdaus Wong tak pasti kenapa, Zamri Vinod ini pun tak pasti sangat kenapa,
dan Syakir Nasuha. Syakir Nasuha saya tak kenal. Kemudian apa lagi? Senarai hitam. Mereka kata senarai hitamkan immigration yang dicadang, senarai hitam immigration yang dicadangkan mesti termasuk individu yang mencetuskan protes dan boikot yang didorong oleh sikap yang tidak boleh bertolak ansur antara kaum dan agama, sehingga itu menimbulkan ketakutan dan menimbulkan rasa tidak selamat, menimbulkan dan menggalakkan sikap berpecah belah di negara Malaysia. Katanya, kata salah seorang yang mahu perkara itu berlaku, iaitu wakil daripada Mopot, Atama Katama. Beliau berkata gesaan ini bertujuan untuk melindungi Sarawak dan Sabah daripada potensi gangguan dan risiko kepada perpaduan sosial. Kata Ketua Publicity dan Penerangan SAPA, iaitu Peter John Ajaban, dan Wakil Mopot Atama Katama. Sehubungan itu, kedua-dua mereka menekankan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa autonomi untuk mengawal hal ehwal immigration sendiri, seperti yang telah ditetapkan di bawah terma Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Sarawak khususnya sering menggunakan kuasa otonominya untuk menghalang rakyat Malaysia daripada semenanjung yang dianggap tidak diingini. Mengulas lebih lanjut, mereka berkata Premier Sarawak, iaitu Abang Johari Openg, perlu untuk mengemaskini senarai hitam itu dengan menambah nama-nama individu yang tidak dialu-alukan di Sarawak. Katanya ini kerana individu-individu berkenaan boleh menjejaskan persekitaran yang aman dan nilai eksklusif, nilai toleransi, nilai keharmonian sosial di kedua-dua negeri itu. Ya, seperti yang saya katakan pada mula, Sarawak dan Sabah memang terkenal dengan sikap toleransi. Sikap toleransi, kami boleh hidup aman damai di Sabah dan di Sarawak, dan saya setuju. Bukan bermakna mereka ini ya, tapi saya setuju secara amnya bahawa orang-orang yang ekstrim, orang-orang ekstremis yang boleh membawa risiko perpecahan, pecah belah, kemusnahan keharmonian di Sabah dan Sarawak ini, ya saya setuju supaya diharamkan, jangan masuk Sabah Sarawak. Kamu buatlah di negeri kamu, kamu buatlah di tempat kamu, tapi Sabah Sarawak jangan, tak payah masuk sini. Kami tak minat pun dengan perpecahan yang dibawakan itu. Jadi harap-harap semua ahli politik, orang-orang ternama, orang-orang yang berpengaruh di Sabah dan Sarawak dapat berfikir dengan lebih lanjut. Dan sementara itu, orang-orang tinggi-tinggi di Malaysia, mari kita sama-sama teruskan keharmonian yang berlaku di Malaysia. Kita pegang bersama-sama kontrak sosial yang ada di Malaysia, menghormati toleransi. Sebab itulah ada termasuk di dalam kita punya rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Itu bermaksud toleransi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa sudah cerita dengan Sanusi? Hari itu Sanusi bukan main lagi bagi amaran ugut. Beliau kata jumpa di mahkamah kepada salah seorang yang didakwa, dikatakan, dan mungkin salah seorang yang pernah menjadi staf di dalam Kedah Agro. Tapi beliau kata tunggu di mahkamah, nanti jumpa di mahkamah, mau disaman lah konon. Tapi sampai sekarang mana, tak ada pun. Sampai ramai netizen yang betul-betul tunggu apa yang seterusnya akan dilakukan oleh Sanusi. Malah ada tajuk-tajuk artikel yang menyatakan bahawa sebenarnya Sanusi termakan dengan kata sendiri.
di mana orang nak tengok betulkah dia berani. Sebab orang yang bongkarkan kenyataan tersebut di media sosial, dia tak takut, malah dia kata, oh tak apalah, dia sedia, tak takut pun. Tapi sampai sekarang apa jadi? Akhirnya tiba-tiba Sanusi muncul dengan bukan penyelesaian, tapi nampaknya satu perkara yang sangat mengejutkan. Penyelesaian yang baik ialah bayar gaji depa. Bayar gaji. Tapi apa yang terjadi? Kedai Agro Holding nampaknya orang kata ditutup. Tapi Sanusi kata bukan ditutup, cuma tamat operasi. Aku pun bengong, apa beza ditutup dengan tamat operasi? Bukankah ditutup itu sama dengan tamat operasi? Jangan cobalah untuk putar-putar dunia. Kalau memang di tamat operasi habis, bukankah itu ditutup? Aku pun tak pasti kenapa Sanusi coba untuk pusing-pusing nih. Kalau coba sebuah kedai di tamat operasi, bukankah itu ditutup? Aduh, ditutup tamat operasi. Adakah Sanusi maksudnya dia berkata bahwa ditutup dan tamat operasi itu tak sama? Pening. Sanusi memang pandai bermain kata, pusing sana pusing sini. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor berkata, operasi Syarikat Kedah Agro Holding Berhad KAHB telah ditamatkan setelah didapati tidak berdaya maju. Wow, kenapa selama ini dibiarkan? Beliau berkata, anak syarikat perbadanan Menteri Besar MBI Kedah itu bagaimanapun tidak boleh ditutup sepenuhnya kerana masih mempunyai aset dan hutang yang ditanggung. Oh, begitu maksud dia. Begitu maksud dia. Jadi, kalau betul lah, mungkin. Adakah sama ini dengan peribahasa? Peribahasa yang terkenal tuh yang habis madu sempat dibuang. Oh, betulkah? Dulu waktu dibuat ada untung dia kan? Kenapa dulu tak tutup? Waktu zaman-zaman dulu tak tutup. Mungkin waktu itu untung. Mungkin waktu itu berdaya maju. Tapi selepas Sanusi ambil saja tampuk kepimpinan kerajaan Kedah, tiba-tiba saja dah tak berdaya saing kah? Tak ada berdaya maju kah? Itulah. Itu yang perlu dijawab tu. Beliau berkata, anak syarikat MBI itu bagaimanapun tidak boleh ditutup sepenuhnya kerana mempunyai aset dan hutang yang masih ditanggung. Memanglah. Dia juga berkata, saya sudah lama memaklumkan bahawa syarikat itu tidak berdaya maju. Penamatan operasi perlu dilakukan. Walaupun sudah terlewat, ia perlu dilakukan juga. Dulu waktu zaman sebelum Sanusi, dia berdaya maju kah tak berdaya maju? Takkanlah dibiarkan lama begitu kalau tak berdaya maju. Syarikat itu bukan ditutup, dia kata, tapi ditamat operasi. Oh, begitu. Masih lagi ada aset, liability serta hutang dan sebab itu ia tidak boleh ditutup. Katanya ketika ditemui selepas hadir program Cahaya Ramadan, anjuran Yayasan TM di Kompleks Pekan Rabu di Alostar hari ini. Muhammad Sanusi turut berkata, syarikat tersebut menanggung beban hutang yang banyak, yang besar, sehingga tidak berupaya untuk melangkah. Beliau juga menjelaskan kerajaan negeri tidak akan menyelamatkan syarikat tersebut kerana ia bertentangan dengan polisi kerajaan negeri sedia ada. Sebelum ini, media melaporkan seramai 24 kaki tangan KAHB tidak menerima bayaran gaji sejak 7 hingga 9 bulan lalu. Kemudian, Menteri Sumber Manusia Stephen Sim Chi Kyong baru-baru ini pula dilaporkan berkata, KAHB telah memberi jaminan akan membayar gaji tunggak kira-kira RM560,000 Malaysia kepada 24 pekerja sebelum sambutan Aidilfitri ini. Harap-haraplah. Kita harap dapatlah betul-betul 24 pekerja ini dapat tunggakan gaji diorang sebab mau sambut hari raya. Kalau tidak dapat, ini susah. Memang susah untuk pekerja bekas-bekas pekerja ini. Dan sekali lagi saya harap untuk Sanusi janganlah
lupa pula untuk selesaikan masalah pekerja ni. Kesian dia orang. Takkan boleh beli kereta yang murah tu, yang Sanusi cakap murah tu, kalau dia mau sebenarnya dia boleh beli 2 biji pun boleh, dia kata tu. Nah, takkanlah boleh beli sampai begitu, walaupun rupa-rupanya bila disiasat mahal juga. Mahal juga. Takkan boleh beli tu, tak boleh pula bantu pekerja-pekerja ni. Jadi ambillah tanggungjawab tu. Ambillah tanggungjawab. Sebab saya pasti satu masa dulu Kedah Agro Holding pernah juga mungkin menghasilkan untung, menghasilkan pulangan yang baik kepada negeri Kedah. Jadi tidaklah adil kalau mereka pekerja-pekerja ini terkapai-kapai menjelang raya ni tapi tak ada duit, tak ada gaji. Sedangkan mereka bekerja sudah cukup lama dengan sudah berusaha lama dengan syarikat itu. MBI, apa tu, anak syarikat MBI itu kan. Jadi kita harap Sanusi bukan cakap bohong, Sanusi tidak cakap kosong, Sanusi tidak menipu, dan kita harap semua ini dapat diselesaikan. Okey? Ya, kita doakanlah. Kita doakan semoga Sanusi sihat, Sanusi bertindak bijak, dan kita doakan semoga beliau terus menjadi orang yang dapat selesaikan masalah ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Tengku Zafrul dah tak tahan lagi. Nampaknya Tengku Zafrul tidak boleh bertahan lagi, dan akhirnya beliau memberikan sebab, dan beliau juga secara tidak langsung nampaknya telah pun memecahkan rahsia besar UMNO selama ini yang ramai orang mungkin tidak tahu. Ramai orang yang mungkin tidak tahu. Jadi kekalkan bersama-sama dengan saya, dan saya akan kongsikan kepada anda apa sebenarnya punca Tengku Zafrul meletak jawatan sebagai orang besar UMNO di negeri Selangor. Rupa-rupanya Tengku Zafrul pertama dia kecewa macam-macam tak ada pada UMNO Selangor. Apa benda yang tak ada dalam UMNO Selangor, kita sama-sama bongkar di dalam video ini. Kekalkan bersama, saya akan kongsi kepada anda semua. Pertama sekali, Tengku Zafrul berkata banyak yang tidak ada pada UMNO Selangor. Itu yang menjadi punca kepada beliau, iaitu Tengku Zafrul Abdul Aziz. Beliau telah melepaskan jawatannya sebagai bendahari kepada parti itu baru-baru ini. Seperti yang kita tahu, beliau telah melepaskan jawatan sebagai bendahari. Kenapa? Bukankah itu satu jawatan yang cukup besar, cukup penting untuk seorang pemimpin di dalam UMNO? Tapi kenapa? Pertama, beliau berkata banyak kekurangan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, beliau yang juga adalah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Beliau berkata, UMNO Selangor pertama, rahsia pertama adalah UMNO Selangor telah mencatat keputusan yang sangat-sangat buruk dalam sejarah. Bermula pada bila? PRU 15 pada 2022 yang lalu diikuti dengan pilihan raya negeri PRN kira-kira setahun yang lalu. Teruk betul. Kalau kita tengok kepada realiti keputusan pada ketika itu, pasti anda terus dapat mengetahui bahawa betapa sangat teruk UMNO pada PRU 15 yang lalu. Beliau berkata, beliau mengingatkan bahawa sebenarnya keputusan tersebut menjadi amaran terakhir. Itu merupakan amaran terakhir untuk UMNO supaya berubah dan menyadari realiti. Sekarang ini sudah 8 bulan selepas PRN, tapi masih belum ada apa-apa yang dilakukan menurut beliau. Postmortem pun tak ada. Postmortem mendalam, adakah?
Beliau kata tak ada. Kemudian apa lagi? Beliau berkata strategi baru untuk tawan hati rakyat pun tak ada. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh UMNO Selangor? Mana Zahid Hamidi? Mana Zahid Hamidi? Menurut Tengku Zafrul, jika pandangannya untuk mengubah segera keadaan tidak diterima, lebih wajarlah untuk dia melepas jawatan. Dengan kata yang lain, nampaknya, rupa-rupanya, sebenarnya Tengku Zafrul ada memberikan banyak dia punya pendapat, pandangan untuk mengubah segera keadaan yang berlaku. Tetapi nampaknya seolah-olah beliau berkata tak ada pun tindakan, malah dia punya pandangan tidak diterima. Jadi lebih wajarlah, baguslah dia letak jawatan saja daripada terus mendapat pangkat yang besar sebagai bendahari, tetapi tak ada apa-apa pun suara dia berkuasa, berkesan tidak pun berkesan. Jadi lebih baik dia letak jawatan je lah. Untuk melepas jawatan di peringkat negeri, untuk memberi fokus di peringkat pusat. Dan pada masa yang sama untuk bahagian Kota Raja yang diketuainya. Kota Raja. Pada 1 April yang lalu, dikabarkan, telah pun disahkan bahawa beliau meletak jawatan. Beliau meletak jawatan dan menyatakan hala tuju UMNO sebenarnya UMNO Selangor dilihatnya tidak sehaluan dengan kepimpinan di peringkat pusat. Apa sebenarnya yang berlaku nih? Takkan Zahid Hamidi di pusat tak sehaluan dengan UMNO di Selangor? Malah katanya perancangan untuk memperkasa UMNO di Selangor bersifat hambar. Sehari kemudian UMNO Selangor telah menafikan dakwaan Tengku Zafrul dan menganggap dia sepatutnya berbincang atau menulis surat secara rasmi terlebih dahulu kepada parti sebelum membuat keputusan tersebut. Inilah yang dia kata, dah tercucuk baru tengada. Dah kena baru terasa. Malah Ketua Penerangan UMNO Selangor sendiri, iaitu Muhammad Zaidi Mat Zain, tidak menolak kemungkinan keputusan yang diambil oleh Tengku Zafrul itu berpunca daripada pengaruh daripada pihak ketiga. Inilah tuding-tuding jari. Sendiri punya salah, tudingkan orang lain. Kalau memang itu keputusan Tengku Zafrul dan memang dia nyatakan itulah yang berlaku, apa pula kena mengenai dengan pihak ketiga? Siapa lagi yang kamu mau tuduh sekarang? Dia bagaimanapun tidak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak ketiga yang dimaksudkan itu. Menurut Tengku Zafrul, untuk mengembalikan kekuatannya, UMNO Selangor sebenarnya perlu untuk mengambil beberapa langkah segera. Pertama, kata dia, UMNO Selangor perlu melakukan ujian sikap ikhlas bagi mengenal pasti perasaan dan denyut nadi rakyat negeri itu secara keseluruhan. Kedua, tambah senator itu, untuk memodenkan organisasi agar bersifat cost efektif, pantas berkomunikasi dan terbuka menerima pandangan daripada akar umbi. Tidak ketinggalan, Tengku Zafrul juga menekankan kepentingan UMNO Selangor untuk meletakkan cadangan dasar sebagai keutamaan, selain memanfaatkan data serta analisis yang tepat. Ketiga, mencari pelapis dengan hati yang terbuka. Ini penting, kerana pada akhirnya organisasi UMNO Selangor itu akan dihakimi rakyat dengan pemimpin yang ditonjolkan, katanya. Tengku Zafrul juga menegaskan bahawa rangka kerja yang bersifat menang-menang dengan rakan-rakan UMNO Selangor perlu untuk dilaksanakan segera. Kelima, dan yang paling penting adalah menurut beliau perlu untuk diterapkan budaya politik yang intelektual baru, fokus kepada penyelesaian dan dasar, buang amalan cah kenting. Katanya, jika kita tak ubah budaya ini, tidak kiralah setebal mana pun pelan visi kita, akhirnya kita akan kekal tanpa kuasa, katanya. Pada masa yang sama, bekas Menteri Kewangan itu juga turut mengingatkan bahawa dia akan tetap komited kepada UMNO Selangor dan Kota Raja, serta mahu parti itu kembali untuk dihormati oleh rakyat. Jadi katanya, jalan itu tidak mudah. Kita perlu bekerja keras, tapi inilah resam perjuangan dan impian yang wajib dilaksanakan. Itulah rahsia-rahsia UMNO yang telah dibongkar oleh
Tengku Zafrul, dan beliau juga turut menyatakan bagaimana sepatutnya untuk UMNO hidup semula. Denyut Nadi Suara Rakyat, bagaimana channel ini? Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye.